Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab yaitu Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Dardir rahimahullahu ta'ala, dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat uzma baginda kita berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita masuk muka surat 12 tentang sifat kidam. Sifat kidam iaitu pertama dia bahas tentang sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua adalah bahagian salbiyah. Allah wujud lalu kidam. Salbiyah ni maksud apa? Negatif. Negating attributes. Itu bahasa Inggeris dia. Sifat yang menafikan lawan bagi sifat tersebut terhadap Allah. Jadi kalau kita kata Allah Esa, berarti kita menafikan adanya sekutu bagi Allah. Itu nama dia salbiyah. Dia bukan sifat yang berdiri pada zat, tapi menerangkan, iaitu keadaan atau menerangkan, bukan keadaan, menerangkan Allah itu adalah contohnya Esa. Berarti tidaklah sekutu. Allah itu berbeza dengan makhluk. Berarti dia tidak sama dengan makhluk. Itu dipanggil salbiyah. Sifat salbiyah pertama sedia kala. Sedia ada. Saya lebih suka sedia ada. Qadim. Nanti kita syarahkan kenapa. Kedua kekal, dan ketiga berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan sebarang bantuan. Okey. Sebenarnya tanpa memerlukan sebarang bantuan juga kurang tepat. Nanti kita syarahkan. Okey, bait dia adalah bait 23. Al-Imam Ahmad Dardir berkata, wahyal kidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqa. Artinya, sifat salbiyah ini ialah sedia kala atau sedia ada Allah Ta'ala secara zat. Maka ketahuilah seterusnya kekal Allah SWT, seterusnya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya tanpa dia berhajat dengan sesuatu. Itu lebih betul. Tanpa berhajat kepada sesuatu. Semoga kamu telah memperolehi ketakwaan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, sifat salbiyah al-kidam bidzat fa'lam. Dia kata ketahuilah bil al-kidamu adzati bimakna annahu ta'ala qadimun li dzatihi la li'illatin qadimatin iqtabat wujudahu ta'ala an dzalika. Yang dimaksudkan dengan kidam dzati, Allah menerangkan bahawa Allah Ta'ala itu ia sendiri. Dengan zatnya sendiri atau ia sendiri sedia ada. Dalam erti ia wujud tanpa ada permulaan. Kenapa ia wujud tanpa permulaan? Ia sendiri yang wujud tanpa permulaan. Maksud dia bukan kerana
sesuatu lain menyebabkan dia wujud kerana wujud tanpa permulaan. Bukan. Ia sendiri itu wujud tanpa permulaan. Qadimun li dzatihi. La li'illatin qadimatin. Bukan kerana illat qadimah. Bukan kerana ada penyebab yang lain yang menyebabkan ia itu qadim. Ini kenapa? Hadirin wal hadir abidakullah. Ada perbincangan panjang di kalangan ulama mutakallimin. Mutakallimin itu kita panggil theologians. Theologians ni ahli kalam. Iaitu pakar-pakar akidah. Orang-orang yang meneliti ilmu akidah yang mendalam, pakar di dalamnya. Ini nama dia theologians. Mutakallimun. Dengan golongan falsafah, ahli falsafah. Ahli falsafah ni apa tuan-tuan? Ahli falsafah ini adalah perpanjangan daripada golongan Greek Yunani. Jadi Greek Yunani, Aristotle, Plato dan lain-lain. Mereka juga berfikir tentang Allah, wujudnya Tuhan atau tidak. Mereka berfikir tentang kenabian, revelation, kenapa ada mimpi, kerana ada perasaan cinta, kerana ada perasaan sedih. Semua benda diteliti. Teliti mereka, iaitu kenapa kita manusia ini perlu ni. Dari segi perubatan, tabiat, hayat. Hayat ni berarti fizik. Kenapa matahari, bulan boleh berputar. Tapi mereka tidak bersandarkan pada wahyu. Atau ada sandaran wahyu, cuma mereka tak iktiraf sandaran wahyu. Kerana apa? Kerana mereka, kerana di zaman mereka adalah zaman Yahudi. Zaman-zaman Yahudi, zaman Israel. Jadi Bani Israel. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Pada waktu itu Yahudi membawa suatu pemahaman bahawa yang boleh masuk agama Yahudi hanya orang Yahudi. Maka apabila Yahudi berada di Greek, kan, di Makedonia dan lain-lain daerah situ, Romans kan dan lain-lain, pada waktu itu mereka tidak ada istilah mendakwah orang ahli falsafah ini, Aristotle dan lain-lain untuk masuk agama Yahudi. Kerana dia orang bukan Yahudi. Tapi Aristotle dan semua ini, ahli falsafah ini, mereka juga nak jawapan. They want answers. Itu mereka. Mereka ni orang yang, kenapa nama dia philosophy? Love of wisdom. Ni cinta terhadap wisdom. Jadi mereka memang betul-betul they want knowledge. But they are very liberal because of dia orang tak ada revelation. Jadi mereka ini mengkaji tentang law, justice, democracy, republic, Plato tulis dan lain-lain. Retorik. Sampai dialog, music. Ahli falsafah bahas tentang muzik. Kenapa muzik ni boleh buat manusia ni tenang. Zaman dulu nak operate ni pakai muzik. Jadi main muzik ni, operate ni sakit tu kurang lah. Kita zaman sekarang muzik tak ada benda. Tak memberi efek. Kerana anestesia baru beri efek. Ni dulu. Jadi mereka berbicara tentang ketuhanan. About God. Adakah ada Tuhan? Ya, Aristotle percaya dengan wujudnya Tuhan. Dia siap kata, dalam dunia ni, alam ini ada 4 elemen. Dipanggil the four element. Pertama, matter. Yang kedua ada form. Matter ni contoh dia kayu. Form, bentuk meja. And then dia kena ada agent yang buat dia, iaitu Najjar, carpenter. Saya dah pernah terang ni kat sini. Yang keempat adalah yang dipanggil dengan reason, ini the goal. Apa reason dia buat meja? Untuk letak
Dia kena ada purpose. Tapi bila dia kaji, if everything ada 4 element, it must come from something. They call it, the unmoved great mover. Ini al-fa'ilul mukhtar. Yang menciptakan pengetahuan sekali, tapi dia sendiri tidak diciptakan. Unmoved great mover. Itu adalah Tuhan. Ini dipanggil Qadim. Wujud dia tanpa ada permulaan. Jadi dia dah faham. Menerima wujud adanya Tuhan. Tapi dia juga tergelincir. Dia percaya Tuhan. Dia kata Tuhan ini Qadim. Tapi bagi dia alam ini juga Qadim. So apabila penulisan ahli falsafah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh dinasti Abbasiyah. Kerana pada waktu itu dinasti Abbasiyah, Harun Rashid anak-anak dia. Sebab Harun Rashid dia bina satu perpustakaan nama dia Baitul Hikmah. Sebab itu UIA perpustakaan ni Baitul Hikmah. Tapi cuma UIA tak sedar yang Baitul Hikmah setelah Harun Rashid jadi Mu'tazilah. Ini. Jadi kan Harun Rashid okey. Setelah Harun Rashid ni dia jadi Mu'tazilah. Dia punya khalifah dia tu Al-Ma'mun ke siapa nama dia? Dia Mu'tazili. Dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni memang mengandalkan tulisan ahli falsafah dan lain-lain. Jadi dia terjemahkan, Harun Rashid ni buat Baitul Hikmah ni tujuan dia untuk transfer knowledge from the west to the east. Kerana apa? Kerana orang Arab dia tak ada tamadun. Sebelum Rasulullah SAW, orang Arab tak ada tamadun. Bila datang di zaman Rasulullah SAW, dia dah ada hidayah, dah ada apa, dia menjadi kuasa yang kuat, iaitu dari dinasti Umayyad berpindah ke dinasti Abbasid. Tapi we need technologies. Jadi kita perlu knowledge daripada West, daripada philosophers. Kita perlu ilmu daripada ahli falsafah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dari ilmu falak, astronomi, mathematics, Pythagoras, wujud sebelum Islam dah ada. Diambil daripada Greek. So diambil. Dibuatlah penterjemahan. Dan bagus penterjemahan tersebut melahirkan banyak ahli saintis di kalangan umat Islam. We have saintis di kalangan umat Islam. Kita nanti later on kita tahu Ibn Sina, Farabi, kita tahu Algebra, kita akan tahu banyak ulama yang buat kapal terbang, Ibn Firnas di Andalusia. Ini semua terkesan daripada penterjemahan kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab. Dan menariknya golongan Kristian membakar buku-buku falsafah tersebut. Jadi orang putih sekarang kalau nak baca falsafah kadang-kadang nak belajar Aristotle, dia kena pusing sampai ke Islam dulu. Bahasa Arab dulu. Some of the works yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab yang dalam bahasa Latin dah gone. This is the history. Greek, bahasa yang ditulis dalam bahasa Greek dah gone. Telah hilang. So, and then, jadi bila terjemahan ini terjadi, termasuk yang diterjemahkan tentang the animal, tentang animals, tentang human, insan, hayawan, natik, logic, baguslah. But also theological. Menerangkan tentang ketuhanan, tentang divinity, Tuhan, wujud Tuhan ke tak wujud Tuhan dan lain-lain. Dan dari sini ada di kalangan ilmuwan Islam yang terpengaruh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina. Ibn Sina yang kita duk sebut-sebut ni, beratib ni, Ibn Sina ni ahli falsafah yang dikenal sebagai memiliki seteru yang besar antara dia dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cuma Imam Ghazali tak hidup di zaman dia. So Imam Ghazali mengkritik Ibn Sina. Bahkan dalam kitab Munqidh min ad-Dalal, dia menjatuhkan Ibn Sina sebagai kufur. Ini hadir wal hadra. Jadi betul-betul kafir Ustaz. Tunggu dulu. La jilmul mazhab laisa bil madhab. Ni kita tahu.
So ulama ada yang mengatakan bahawa kemungkinan ada kesalahfahaman. Okay. Kemungkinan Imam Ghazali juga pernah menyebutkan. Dia kan melarang orang mengkafirkan. Kecuali dia kata falasifah ni kafir. Tapi Imam Ghazali pun pernah kata. Falsafah pernah kata maaf. Bila ulama mengkafirkan tidak berarti kafir. Dia boleh berarti taklid. Taklid itu bahaya. Berat. Berat noh. Dia kata macam tu. Okay. So, forget about that. Now, ahli falsafah Ibn Sina, menurut Imam Ghazali ketika mengkaji Ibn Sina, dia mengatakan bahawa alam ini qadim. Di sisi Ibn Sina, atau apa yang Imam Ghazali sebut adalah alam ini qadim. Apa yang maksud alam ini qadim? Kewujudan alam ini bukan dari tiada kepada ada. Tapi sedia ada. Allah juga sedia ada. Imam Ghazali mengarang kitab. Dia mengkaji ilmu falsafah ni. Dia karang kitab nama dia Maqasidul Falasifah. Saya ada lah. Saya ada 3-4 version. Maqasidul Falasifah. Dan di sini Imam Ghazali disebut dalam kitab Maqasid. Mula-mula dia nak sebut. Nak bahas tentang akidah golongan falsafah. Dia kata kami dengan falsafah ni tak gaduh banyak. Kalau bab dia terjemahkan tulisan matematik semuanya aku ambil. Bila dia cakap perubatan 100% aku ambil. Dia kata gitu. Jadi Imam Ghazali itu bukan doktor. Dan dia tahu murid-murid dan pengikut Ibn Sina ni adalah seorang doktor, tabib. Jangan perkataan tabib tu bukan bomoh. Kat Malaysia sekarang tukar tabib bomoh. Dia kata bomoh Islam ni nama dia tabib. Saya kata mana betul. Bahasa Arab tu tabib tu doktor. Tuan-tuan pergi nak cabut gigi, tibbul asnan, perubatan gigi. Doktor gigi lah tu. Tabibul asnan tu doktor gigi. Datang kat Malaysia, tabib ni jadi bomoh lah. Bomoh Islam dia kata tabib. Dia kata dah terjemah pun dah salah lah. Di Kabul tak dengar. Ni hadir wal hadra. Ini. Lalu hadir wal hadra. Jadi Imam Ghazali kata dia ambil seluruh ilmu perubatan. Cuma ilmu teologi, ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia kata ada yang betul, ada yang salah. Aku ambil yang jernih, aku buang neutral. Tapi bila masuk dalam bab theological, akidah, bahaya. Aku tak boleh ambil. Justru aku kena jawab. Sebelum aku jawab, inilah dia akidah dia. Dia syarat. Bahasa Arab dia panggil sardun. Bahasa Melayu dia panggil, saya tak tahu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia disodorkan. Ini disodorkan tu ditayangkan. Ni dibagi tahu. Ini akidah golongan falasifah. Tebal ni tentang dia tulis. Nama kitab dia Maqasidul Falasifah. Tentang ketuhanan. Habis. Bila dah habis tu, baru dia. Now, aku karang pula kitab kritik Maqasidul Falasifah. Maksud dia kritik. Jadi jangan ingat Maqasidul Falasifah tu Imam Ghazali. Ini akidah Imam Ghazali. Bukan. Itu dia mensodorkan saja. Lepas tu dia karang kitab Tahafutul Falasifah. Kecelaruan ahli falsafah. Now dikritik. Ada 20 diskurs yang dibahas oleh Imam Ghazali. Tak. Tapi kritik-kritikan dia yang dia kafirkan hanya 3. Yang lain tu dia tak kafirkan. Tapi yang dia kafirkan ada 3. Pertama, ahli falsafah kata alam itu qadim, sedia ada. Kerana bagi ahli falsafah, kalau Allah tu qadim, sedia ada. It must be, Allah must be, He must be somewhere. He must be, mesti ada sesuatu yang bersamanya. So apa yang bersamanya? At least alam tu kena ada lah. Kalau tak, kalau
Allah tu qadim, alam tu tak qadim, lalu Allah kat mana? Lebih kurang macam tu lah. Jadi macam kecelaruan golongan Wahabi. Sebab Wahabi dia kata, kalau Allah tak dekat atas arash, Allah dekat mana? Padahal dia dah kata arash tu makhluk tak? Makhluk. Allah atas arash. Golongan ekstremis Wahabi. Banyak orang Wahabi awam dia tak tahu. Tapi golongan ekstremis yang Wahabi, dia sampai kata, Allah tu ciptakan arash. Allah tak ada kursi. Kursi tu tempat dua kaki Allah. Bahaya tuan-tuan. Sesat tak? Sesat. Dan ada yang jahil-jahil Ibn Taymiyah dan lain-lain. Dia Wahabi tapi dia jahil. Dia tak baca pun kitab Ibn Taymiyah. Ya, nampak macam hebat je. Dia kata, oh tak, kita tak percaya tu. Tak percaya tu, berarti tak percaya Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah, ana ada kitab Ibn Taymiyah, tak payah cakap lah. Saya mengaji, dia kata, Tok Guru Wahabi besar di Morocco tu. Murid kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Saya mengaji direct dengan dia. Kitab Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Bagaimana dia menyesatkan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ulama hebat. Jadi, pergaduhan ni kita tak boleh nak kata, ini benda khilaf Ustaz, tak payah gaduh lah Ustaz. Ulama Melayu dulu Syekh Abdullah Fahim karang kitab. Ulama-ulama Melayu karang kitab senjata mukmin nak jawab hujah-hujah. Sebab apa? It's like a virus. Lalu golongan falasifah. Jadi dia kata kalau Allah ni qadim, it must be somewhere, something kena ada bersama Allah yang juga qadim. Dipanggil dengan alam. Alam ini qadim. Di sisi ahli falasifah. Imam Ghazali pun pantai habis-habis. Berhujah habis-habis. Lawan habis-habis. Bagaimana mungkin alam ini qadim? Berarti ada dua Tuhan kalau alam ini qadim. Kerana yang boleh qadim hanya Tuhan yang Maha Esa. Allah SWT. Dan juga isu kedua tentang hasyr. Dia kata tak boleh yang lama, mesti yang baru. Falasifah dijawab oleh Imam Ghazali. Dan yang ketiga, Allah tak tahu perkara juz'iyat. Yang ini juga dipengaruhi oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, Allah tak boleh buat benda yang buruk. Allah yang buat yang baik dan yang terbaik sahaja. Yang baik dan yang terbaik sahaja. Kenapa? Berarti kalau benda buruk tu Allah tak tahulah. Tak, Allah tak tahu. Ini berarti Allah tak ada ilmu juz'iyat dan lain-lain. Golongan falsafah kata Allah hanya tahu benda yang global. Allah tahu akan terjadi gerhana. Detail berapa persen gerhana tu Allah tak tahu. Itu menurut ahli falsafah. Imam Ghazali jawab. Hadiri wal hadra aminakum. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan, itu Imam Ghazali meninggal 505. Tahun 500 lebih, di Andalusia datanglah seorang ahli falsafah bernama Al-Imam Ibn Rushd. Al-Imam Ibn Rushd. Al-Imam Ibn Rushd, dia filosof. Dia jawab Imam Ghazali. Dia memang tak sebulu dengan Imam Ghazali. Dia jawab Imam Ghazali, dia kata apa? Dia kata Imam Ghazali. Dia kata apa? Imam Ghazali ni kata nak lawan falsafah. Tapi sebenarnya dia bantai falsafah tu, dia dah mengajar falsafah. Dia sebenarnya dah berfalsafah. Kata Al-Imam Ibn Rushd. Ini. Dia karang kitab nama dia Tahafutut Tahafut. Kecelaruan bagi kitab kecelaruan. Cuma saya dah mengaji. Saya bukan ngaji, saya dah baca kitab Tahafut Tahafut. Saya boleh jawab lah Imam Ibn Rushd dalam banyak hal. Salah satu dia ni. Dia bela ahli falsafah yang mengatakan alam itu qadim. Sebab dia kata Allah itu qadim bila an syai'in. Dengan dari tanpa sesuatu. Sedangkan alam itu qadim adalah kerana li'illatin qadimah.
Dia datang, an syai'in, datang dari sesuatu, iaitu Allah yang qadim. Boleh faham tuan-tuan? Jadi dia konar sikit, dia betikkan sikit. Kalau bahasa Melayu ni dia loya buruk sikit lah. Dia kata, Allah ini qadim. Sedia ada, bukan dari sesuatu. Alam ni pun qadim, sedia ada. Tapi dari sesuatu. Dari Allah. Maksud dia, ada sesuatu yang menyebabkan dia juga ada dan dia itu qadim. Dia kata alam. Sebab itu Al-Imam Ahmad Dahdir dia kata apa? Ini karangan kita Ahmad Dahdir. Dia punya syarah sendiri. Dia kata Allah Ta'ala qadim pada zatnya. Bukan kerana ada ilat yang qadimah. Yang menuntut kewujudan dia. Dari satu illatin qadimah. Now, hadirin wal hadirah habibahullah. Kita percaya Allah SWT ini wujud bukan kerana ada ilat. Ilat tu ada penyebab yang menyebabkan ia wujud. Kalau ilat ni golongan falsafah. Kita juga bertekad Allah wujud bukan kerana tabi'ah. Tabi'ah ni maksud dia apa? Iaitu wujudnya perkara tersebut kerana ada ini melazimkan ini, tidak adanya manik. Tidak ada yang menghalang. Ini namanya tabi'ah. Kedua-dua Allah dibersihkan. Justru Allah SWT wujud yang qadim dengan zatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Panjang disyarahkan la awwala li wujudihi. Tasalsul dan lain-lain. Kalau Allah ada yang wujud sebelum Allah yang menjadikan, berarti seolah-olah kita nak kata Allah ini wujud kerana dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan wujud Allah ini adalah permulaan. Al-awwalu bila ibtida'in. Wal-akhiru bila nihayatin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut qadim. Wal baqa. Apa yang dimaksud dengan baqa, tuan-tuan? Salbul akhiriyati. Aidafyuha, iaitu dia tidak ada pengakhiran. Dia tidak ada pengakhiran. La akhira li wujudihi ta'ala. Bi anna ma thabata kidamuhu istahala adamu. Kerana apa yang telah sabit ia qadim, mustahil ia itu tidak ada. Wa illa, kalau tidak, la jaza alaihi al-adam. Niscaya Allah ini boleh tiada. Kalau Allah boleh tiada, itu bukan Allah. Takkan Allah kalah dengan sesuatu, kalah dengan umur, kalah dengan makhluk, kalah dengan ciptaannya, kalah dengan matahari, kalah dengan bulan. Tak, Allah Maha Kuasa. Dia yang mencipta segala sesuatu. Dari tiada kepada ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa illa la jaza alaihi al-adam. Fayahtaju ila murajjihin. Nescaya ia perlu kepada murajjih. Nescaya ia perlu kepada murajjih yang menentukan. Yang mengunggulkan. Fayakunu hadithan la qadiman. Nescaya dia itu hadith. Tidaklah qadim. Wa kaifa, bagaimana? Waqad thabata kidamu. Padahal dah sabit dah ia itu qadim sedia ada. Sifat yang salbiah yang ketiga adalah qiyamuhu binafsi. Dalam ni dia terjemah tanpa memerlukan sebarang bantuan. Itu kurang tepat. Iaitu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi bimakna salbil iftiqari ilal mahalli awil mukhassisi. Iaitu menghilangkan keperluannya kepada mahal. Yang dimaksudkan mahal ini zat. Az-zat. Allah SWT itu bukan sifat yang berhajat pada zat. Allah SWT adalah zat. Zat yang tidak berhajat kepada zat lain. Allah ini adalah zat yang bersifat.
awil mukhassisi, atau perkara lain yang menentukan Allah. Allah SWT tidak memerlukan kepada mukhassis zat lain yang menentukan. Al-fa'il, al-fa'il yang menentukan. Ini adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kenapa Allah SWT tidak perlukan kepada zat? Kerana Allah SWT ini bukan sifat. Sifat berhajat kepada zat. Dan Allah SWT ini bersifat. Sifat dia sifat apa? Sama, basar, kalam, qadim dan lain-lain. Bagaimana sifat disifati dengan sifat? Tidak boleh. Allah adalah zat yang bersifat. Khalas. Lalu kenapa dia tidak perlu kepada mukhassis? Kalau dia perlu kepada mukhassis, nescaya dia baru. Sebab apa? Dia memerlukan kepada yang lain untuk menentukan, dicerminkan dia. Bagaimana mungkin? Tak mungkin. Takkan Allah ni berhajat kepada makhluk. Dari sini kita boleh tahu, kita masuk syurga neraka adalah kerana Allah. Rahmat Allah. Sifat keadilan Allah. Bukan kerana amal ibadat kita. Tapi tetap kita kena buat amal ibadat. Kerana apa? Allah yang menentukan, tuan-tuan. Ya, takkanlah kita masuk syurga sebab kita amal ibadat. Seolah-olah kita kata, Allah, ibadat aku dah banyak. Kau wajib masukkan aku dalam syurga. Mana boleh macam tu, tuan-tuan. Kan? Allah do what as he likes. Dia tidak akan zalim kerana semua ni milik dia. Kita ni milik dia. Apa dia nak buat tentang kita, pada kita, hak Allah SWT semata-mata. Kerana kita makhluk. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini. Lalu disebut nilta at-tuqa. Kalau kau faham ini, maka engkau akan menemukan iaitu ketakwaan. Kau akan mendapat ketakwaan, iaitu selamatnya engkau daripada api neraka. Sebab kau adalah orang mukmin. Okey. Lalu disebut takhalufun, sifat yang wajib bagi Allah kedua. Sifat salbiyah. Keempat, bersalahan dengan segala yang baharu. Dan kelima, keesaan. Takhalufun lil ghairil wahdaniyah fi dhati aw sifatihil aliyah wal fi'li wa ta'tiru laisa illa liwahidil qahari jalla wa ala. Hadiri wal hadra abidah. Maksud dia apa? Seterusnya adalah bersalahan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah SWT tidak sama dengan yang lain. Seterusnya keesaan Allah Ta'ala pada pada zatnya dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan perbuatannya, maka pemberian kesan tidak ada sama sekali yang memilikinya melainkan hanya milik yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Maha Agunglah dan Maha Tinggilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Takhalufun lil ghairi wahdaniyah. Iaitu sifat salbiyah yang keempat adalah Allah SWT berbeza dengan makhluk. Allah ini berbeza dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala li ghairihi minal hawali wa ma'naha. Adamul muwafaqah li syai'in minal hawadis. Tidak ada muwafaqah, tidak ada persamaan sama sekali dari kalangan dari perkara yang baharu, hawadis. Falaisa ta'ala bi jauharin. Allah SWT bukan jauhar. Wala jismin, dia bukan jisim. Wala aradin, dan dia bukan arad.
Wala mutaharikin, dia tidak bergerak. Wala sakinin, dia tidak diam. Wala yusafu ta'ala bil kibari, dia tidak disifati dengan besar. Wala bil sigari, dia tidak disifati dengan kecil. Wala bil fawqiyati, Allah tidak berada di atas. Wala bil tahtiyati, Allah tidak berada di bawah. Wala bil hululi, Allah tidak hulul, mencantum. Fil amkinati, pada tempat-tempat. Wala bil ittihadi, Allah tidak menyatu. Wala bil ittisali, Allah tidak menyambung. Wala bil infisali, Allah tidak berpisah. Wala bil yamini, Allah tak ada berada di kanan. Wala bil shimali, Allah tidak berada di kiri. Wala bil khulfi, Allah tidak berada di belakang. Wala bil amami, Allah tidak berada di depan. Wala bi ghairi dzalika min sifatil hawadith, dan tidak selain dari perkara yang telah disebutkan dari kalangan sifat-sifat baharu. Sebab tu bila kita berbicara tentang sifat Allah, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat Allah maksud dia Allah SWT ini sifatnya, attributes-nya pun tidak sama dengan makhluk. Ustaz, Allah Maha mendengar. Kita pun ada sifat mendengar. Apa beza dengar kita dengan dengar Allah? Beza. Beza dia, kita dengar kena ada suara. Allah tanpa suara ke maha dengar. Allah tak perlu telinga. Allah Maha mendengar. Beza. Lalu Allah ada di mana? Soalan yang pada hari ini tak habis-habis. Gaduh. Social media, Masya Allah. Janganlah tuan-tuan anggap apa yang ada di social media itu adalah absolute truth. Sekarang kempen di Malaysia, tak pernah di Malaysia ni ada kempen besar-besaran nak kata Allah tu duduk atas langit. Kecuali di Malaysia tu. Ini bid'ah paling besar di alam Melayu. Ulama dulu semua beriman. Allah ni wujud, dia tak berhajat kepada tempat. Kerana apa? Arash itu makhluk Allah. Takkan Allah tu berhajat kepada makhluk Allah. Allah SWT tidak bertempat. Kalau Allah SWT bertempat, nescaya dia itu zat, dia itu bukan zat, dia itu adalah jauhar, atom yang mengisi ruang. Letak gelas kat atas. Gelas kat mana tempat dia? Dekat atas piring kecil, Ustaz. Dia berarti mengisi ruang kosong. Takkan Allah macam tu. Ini dia hadir wal hadir ahfidah. Jadi kita ahli sunnah, kita kata Allah tak berhajat kepada tempat. Yang mengatakan Allah berhajat pada tempat tu golongan Mujassimah. Mujassimah ni Hasyawiyatul Hanabilah. Ini perkara yang bahaya. Itu dalil ni dekat mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kerana kalau Allah SWT berhajat pada tempat, berarti Allah itu makhluk. Bagaimana mungkin Allah itu makhluk? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tidak berhajat kepada tempat. Dia yang menciptakan tempat. Tidak ittihad, tidak hulul. Ini naik lagi isu, gaduh lagi isu wahdatul wujud tak habis-habis. Kufur dan lain-lain. Pertama, dah diputuskan oleh Muzakarah MKI. Muzakarah MKI ini dihadiri oleh semua mufti. Dan juga 6 anggota dilantik sesuai kepakaran dia. Membahas dibentangkan kertas kerja oleh JAKIM bahagian panel pakar tasawuf. Dibahas bahawa ada satu istilah yang mudah orang yang gunakan istilah tersebut untuk menyesatkan dan mengkafirkan sama muslim, bahkan sama ulama.
iaitu wahdatul wujud. Pergaduhan wahdatul wujud di alam Melayu ni dah zaman Melaka dulu. Sebelum zaman Melaka lagi, zaman Wali Songo tu dah gaduh. Sebelum zaman Wali Songo lagi, dah gaduh dah. Dah dibahas. Jadi Syekh Hamzah Fansuri, kenal kan Syekh Hamzah Fansuri? Dia tu ada syair-syair. Dia ada karang kitab. Dia alim. Dia belajar. Dia boleh bahasa Parsi. Dia boleh bahasa Melayu. Dia boleh bahasa Arab. Dia alim. Dia ada murid Syamsuddin Sumatrani pun ikut mazhab dia. Dia ni dituduh wahdatul wujud oleh Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Rani mufti dekat Aceh. Tapi Syekh Hamzah dengan Syekh Syamsuddin Sumatrani dah meninggal. Datang pula Syekh Ar-Raniri ni, dia keluarkan fatwa sesat. Kufur dan lain. Tapi dia sendiri menerima konsep wahdatul wujud. Dan dia kata, wahdatul wujud ni ada dua makna. Satu muwahhid, satu mulhid. Kita mulakan dengan mulhid dulu. Mulhid ni apa? Wahdatul wujud yang anggap bahawa Tuhan itu alam, alam itu Tuhan. Itu nama dia ittihad. Akidah dah kata. Ittihad, bersatunya Allah dengan makhluk itu mustahil. Tidak ada. Ini kufur. Kufur. Atau hulul. Iaitu Allah ini meresap dalam makhluk. Kufur. Yang kata begitu. Itu ittihad dan ini wahdatul wujud yang sesat. Mulhid. Mulhid ni yang kufur lah kira. Lepas tu ada perbahasan wahdatul wujud yang disalahfahami. Kerana ulama-ulama yang dituduh wahdatul wujud tu dia tak tulis istilah wahdatul wujud. Dia guna istilah lain. Tauhid, fana' fi tauhid. Imam Qabul Qasim Al-Junaid dia ada karang risalah. Nama dia tentang apa? Fana' fi tauhid. Al-fana' at-tauhid. Dia ini dituduh wahdatul wujud. Tapi dia bukan wahdatul wujud. Istilah Syekh Nuruddin Raniri adalah wahdatul wujud muwahhid. Yang dipegang oleh ulama sufi sekalian dia. Apa maksud dia? Maksud dia, dari pandangan ibadah dia yang banyak dan sungguh-sungguh, dia sampai pada tahap dia tidak melihat pada kewujudan ini melainkan Allah SWT. Bukan berarti ini Allah, ini Allah, ini Allah. Bukan. Itu kufur. Maksud dia, dia dah tenggelam pada penglihatan pada Allah sehingga dia tak nampak perkara yang makhluk ni yang dipampak hanya Allah. Orang lain tak rasa apa yang dia rasa. So orang lain tengok dia bila dia kata Allah, Allah, Allah. Orang kata dia tu wahdatul wujud, itu sesat. Yang dia saksikan dalam hati dia, dia blind dah. Dia dah buta dunia dah. Dia hanya Allah. Sehingga orang lain nampak macam dia kata ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nampak tu. Tapi hakikat dia tidak. Dia la yara fil wujudi illallah. Dia tidak melihat pada perkara kewujudan ini melainkan Allah SWT. Orang salah faham. Sebab itu ulama dulu dia jelaskan. Dan ini saya berani kata ni sebab apa? Sebab ini difatwakan, bukan difatwakan, diputuskan secara bersama oleh para mufti-mufti di Malaysia. Dinamakan Keputusan Muzakarah MKI tahun 219. Membetulkan salah faham. Ada keputusan tersebut dah dicetak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So itu wahdatul wujud. Jadi kena tengok. Sebab tu dia kata kena tengok dulu wahdatul wujud yang mana. Muwahhid atau mulhid. Kalau muwahhid tak ada masalah. Nama lain wahdatul wujud muwahhid dipanggil dengan wahdatul syuhud. Sebab yang dia lihat hanya satu. Wahdatul syuhud. Faham? Ini Imam Ghazali pun dah bahas dalam kitab dia berjudul Ihya dan juga kitab Mishkat, Mishkatul Anwar. Sikit lagi.
Tak apa. Lalu dia kata apa? Lil ghairi wahdaniyah. Apa yang dimaksud wahdaniyah? Esa. Esa Allah ni apa? Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ada muta'addud. Pada apa? Pada zat Allah. Zat Allah pada sifat-sifat Allah. Sifat Allah banyak. Tapi esa. Kudrah satu. Iradah yang esa. Kudrah yang esa. Iradah yang esa. Ilmu yang esa. Sama yang esa. Basar yang esa. Ini nama dia wahdaniyah. Wadahnya fi zat. Iaitu zat Allah SWT. Esa. Satu. Bukan tersusun dari berbagai juduk. Bukan. Hadiri wal hadra hafidhakumullah. Jadi, bila berbahas dengan Esa, inilah dinul tauhid yang sebenar. Agama tauhid sebenar. Dan Esa yang ketiga adalah wal fi'li fat ta'tiru laisa illa qahari jalla wa'ala. Yang bermaksud dan perbuatannya. Esa pada perbuatannya. Maka pemberian kesan tidak ada sama sekali yang memilikinya. Melainkan hanya milik yang maha esa lagi maha perkasa. Maha agunglah dan maha tinggilah dia. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Ini nak terangkan apa? Esa pada akalnya. Tidak ada yang luar daripada alam ini melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia diberi kasab. Memang manusia diberi kasab. Hakikatnya kasab itu datang dari siapa? Allah. Hadir wal hadir. Sebab itu saya tolak seorang profesor. Tapi dia dah meninggal. Bagi dia, orang yang kata tauhidul af'al ni adalah golongan sufi yang sesat. Saya jawab tak betul. Dia yang tak lulus akidah. Sebab apa? Tasawuf dan akidah bab ini telah dibahas oleh ulama yang panjang. Di kalangan di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti Imam Ghazali yang lain-lain. Tidak ada satu pun berlaku di alam ini melainkan semua atas takdir Allah SWT. Betul ke tidak? Baik dan buruk. InsyaAllah 20 hari bulan nanti kita akan bentang sepatutnya di Negeri Sembilan. Tapi dia kata nak suruh pindah ke UIA lah, apa lah. Tak, saya lebih setuju kalau buat dekat Negeri Sembilan. Dia buat seminar membetulkan kesalahpahaman tentang qada dan qadar. Ada orang tak percaya qada qadar. Dia kata Allah buat yang baik je, yang buruk Allah tak buat. Nanti Allah zalim. Itu dah sama dengan golongan Mu'tazilah. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Baik, kita berhenti sampai sini. Bulan depan kita masuk pada perbahasan wa may yaqul bi tab'i aw bil illati ila akhir. Boleh? Insya-Allah. Minggu depan saya mungkin tak ada. Jadi saya bagi tahu Haji Abdul Rahman sebab hari keputeraan Jam Tuan Negeri Sembilan. Saya kena pergi sana pagi ada daurah akidah di Balai Undang buat Johor. Jadi mungkin yang itulah minggu depan. Emergency. Tak sengaja. Diri wal hadra Allah. InsyaAllah saya iktifak sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.